Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Mohon maaf kita lewat sedikit bersiaran. Sepatutnya kita bersiaran jam 2.30 tadi. Namun seperti yang saya maklumkan, ketika mana pengakhiran daurah ayyuhal walad, kemungkinan akan ada sedikit kelewatan. Lalu pada kali ini kita nak berkongsi satu dua perkara tentang persediaan Syawal. Moga-moga Syawal yang kita akan hadapi bermula daripada maghrib nanti akan ada sedikit sebanyak daripada sudut amalan-amalan yang kita boleh ambil berat dan bawa dalam kehidupan. Ahlan Tuan Hardi Suhaimi, Norizan, Abu Bakar, Bazid Aziz, Salam Dunia, Melati Desa, Rujila Muhammad Yusuf, Rafida Abdul Razak, Saadia Hasan, Camelia Mai Syarah, kemudian Dawati binti Said, Dawati binti Said, okey, Azimah bin Ahmad ataupun Kak Galik Sprit, Siti Haja Ahmad dan juga sahabat-sahabat yang lain. Lalu perkongsian kita pada tengah petang ini adalah banyak berkisah tentang persediaan Syawal. Bukanlah kita bergembira dan mengalu-alukan pemergian Ramadan, tidak. Sesungguhnya hati kita sedih, sesungguhnya perasaan kita duka setelah tempoh 30 hari kita bersama lagi-lagi dalam program Rohani Ramadan, yang mana banyak apa yang kita dapat lakukan bersama daripada perkongsian ilmu, daripada dan perkongsian ilmu yang luar biasa daripada asatizah yang hebat, masya-Allah. Namun kita berkongsi tentang Syawal adalah kerana supaya kita dapat menjalani Syawal nanti dengan sebaik mungkin. Lalu mohon sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu saya pasti sahabat-sahabat kebanyakannya ada buku Marhaban Ya Ramadan. Lalu sementara saya memperbetulkan niat dengan nawaitu ta'luma wa ta'lim, mohon sahabat-sahabat ambil dahulu buku Marhaban Ya Ramadan. Kerana hampir semua ada buku ini, terutamanya yang dah ikut bermula daripada program Ambang Ramadan dan sebelum daripada itu. Lalu ambil buku Marhaban Ya Ramadan, kita nak ulang kaji kita punya sunnah-sunnah raya bermula daripada muka surat 235. Lalu kebanyakannya ada, saya bagi masa beberapa minit, mohon untuk ambil buku sebentar. Sambil itu apa kata kita perbetulkan dahulu niat. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kita lihat muka surat 235. Mohon sahabat-sahabat catatkan muka surat 235. Kak Laila Umar kata sambil memasak. Awalnya memasak Kak Laila Umar, nanti tak fresh lah makanan tu untuk berbuka. Dia bagus setengah jam sebelum berbuka baru masak. Taklah. Lalu persiapan awal supaya nanti tidak terkejar-kejar ketika mana di hujung, dan pada waktu itu boleh sibukkan waktu dengan doa, dengan perkara-perkara bermanfaat yang lain. Okey. Lalu jom kita lihat muka surat 235. Maka di sini penulis buku mulakan dengan pengertian apakah maksud pengertian solat sunnah Idul Fitri.
Okey, maka kata penulis buku, okey, solat sunat Aidul Fitri, solat sunat Aidul Fitri adalah solat sunat 2 rakaat yang dilaksanakan pada 1 Syawal. Itu adalah maksud apakah solat sunat Aidul Fitri. Ianya adalah solat sunat 2 rakaat. Maksudnya macam mana kita tunaikan solat 2 rakaat qabliyah, solat 2 rakaat nafil contoh, ataupun solat 2 rakaat ba'diyah. Maka sekurang-kurang solat raya adalah pada waktu itu dengan niat raya, dengan niat solat Aid, sunat Aid, dan pada waktu itu 2 rakaat. Walaupun tanpa takbir tambahan, walaupun pada waktu itu tanpa khutbah. Itu adalah maksud daripada solat sunat Aidul Fitri. Allahumma salli ala sayyidina Nur Syakira Salihan pun kat dapur juga tengah masak rendang. Oh, lupa masak rendang. Lalu alhamdulillah, sahabat-sahabat ada yang hantar, lalu kami tak masak sangat. Alhamdulillah, terima kasih. Moga Allah balas jasa baik sahabat-sahabat. Ada yang hantar pelbagai. Ada juga Ustaz Ahmad Salahuddin semalam bagi rendang. So Ustaz Ahmad Salahuddin pun ada jual rendang, lalu dia dah bagi rendang, lalu dah ada rendang. Ada yang hantar tu, moga Allah balas jasa baik sahabat-sahabat untuk beri macam-macam, menggembirakan isteri saya, anak-anak saya, bahkan ibu mertua saya, kerana dengan persediaan ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segalanya. Lalu macam-macam, Kak Ruziah pula kena blok, Allah mudahkan. Sama macam Kak Galik Spirit kena blok, moga Allah permudahkan untuk sahabat-sahabat. Okey, lalu itu apakah dia solat sunat Idul Fitri? Sekurang-kurangnya solat 2 rakaat. Lalu kalaulah solat sendirian pun, duduk sendirian dekat rumah, tak ada siapa, jangan tinggalkan solat sunat Idul Fitri. Kemudian makna daripada lafaz Aid. Lalu apakah maksud Aid yang kita sebut Aid, Aidul Fitri, Aidul Adha? Lafaz Aid diambil daripada kata aud, ada ya'udu audan, ain waudal. Artinya adalah terulang-ulang. Dipanggil Aid itu dengan terulang-ulang kerana solat tersebut terulang-ulang kembali pada setiap tahun. Ini pendapat pertama. Masuk je 1 Syawal, kita solat sunat Aidul Fitri. Masuk sahaja 10 Zulhijjah, kita solat sunat Aidul Adha. Sentiasa terulang-ulang. Ada yang memberi pandangan kenapa dipanggil terulang-ulang, kerana pemberian daripada Allah kepada hamba-Nya terulang-ulang pada 1 Syawal, terutamanya pengampunan dosa. Maka itu maksud daripada Aid. Apakah maksud dia? Okey. Lalu faedah yang kedua, pertama kali yang melaksanakan solat sunat Aidul Fitri adalah Nabi SAW. Dan bilakah pada waktu itu Nabi melakukan solat sunat Aidul Fitri? Adakah dekat Mekah sebelum daripada hijrah? Tidak. Solat sunat Aidul Fitri yang pertama berlangsung adalah pada tarikh 2 Zulhijjah. Pada tarikh 2 Hijrah. 1 Syawal, tarikh 2 Hijrah. Faedah yang ketiga, pembahagian raya. Para ulama menjelaskan bahawa hari raya terbahagi menjadi 4 bahagian. Ada 4 bahagian. Yang mana ini daripada sudut yang berulang-ulang setahun sekali, kemudian berulang-ulang setiap minggu, contohnya Jumaat, yang hari raya ketika mana di syurga, itulah melihat Allah. Itu sahabat boleh baca. Ada 4 jenis hari raya, iaitu Aidul Adha, Aidul Fitri, setiap hari Jumaat, mingguan, dan kemudian ketika mana dapat melihat Allah, ketika mana masuk syurga, itu pun dikira adalah Aid yang paling besar. Okey. Kemudian kita lihat dalil disunatkan solat sunat Aidul Fitri. Maka dibawakan dalil di sini. Yang pertamanya adalah ayat Al-Quran menunjukkan sunatnya solat sunat Aidul Adha. Firman Allah, "Fasalli li rabbika wanhar." Muka surat 236. Dan untuk itu, untuk solat sunat Aidul Fitri adalah hadis. Apakah hadisnya? Hadis ni ada pada muka surat 236. Maka urmiya alaina hilalu syawal fa asbahna siyama faja'a rakbun min akhirin nahar fashahidu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum ra'aw al-hilala bil ams fa amarahum an yuftiru min yawmihim wa an yakhruju li'idihim min al-ghad. Rawahu al-Baihaqi.
tertutup bagi kami hilal iaitu anak bulan pada bulan Syawal, kata para sahabat. Maka pada pagi harinya iaitu 1 Syawal waktu itu, tetapi kerana tidak kelihatan anak bulan, maka pada waktu itu tidak diputuskan Syawal. Kami tetap berpuasa kerana tak nampak anak bulan. Kemudian datang sekelompok orang pada akhir waktu daripada siang hari yang sama. Mereka memberikan kesaksian kepada Rasulullah bahawa mereka telah melihat anak bulan pada malam sebelumnya. Nabi SAW terus memerintahkan kepada mereka, iaitu seluruh para sahabat, untuk membatalkan puasa. Tak boleh puasa kerana dah 1 Syawal. Lalu mereka berpuasa kerana tak melihat anak bulan. Tetapi sekarang ini dah ada penyaksian yang memang ada orang nampak anak bulan. Bila ada orang nampak anak bulan, maka bererti 1 Syawal, dan 1 Syawal tak boleh puasa. Dan kerana pada waktu itu nak menunjukkan pentingnya solat sunat Idul Fitri, Nabi suruh untuk gantikan solat sunat Idul Fitri yang sepatutnya 1 Syawal, Nabi suruh buat pada keesokan harinya pada 2 Syawal. Hadis riwayat Baihaqi. Lalu ini menunjukkan kepentingan solat sunat Idul Fitri. Kemudian, dan dalilnya juga daripada riwayat Anas bin Malik. Bagaimana kata Anas bin Malik, qadima Rasulullah, muka surat 237, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawman yal'abuna fihima, faqala sallallahu alaihi wasallam, ma hadhani al-yawman, qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr, rawahu Abu Daud. Sabda Nabi SAW daripada Anas bin Malik ketika mana Nabi tiba di Madinah, sedangkan pada saat itu penduduk Madinah mempunyai 2 hari yang mereka gunakan untuk bergembira, untuk merayakannya. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah 2 hari yang mana kamu meraihkan ini? Maka penduduk Madinah menjawab, 2 hari yang pada zaman jahiliah lagi kami gunakan untuk bersenang-senang bergembira. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian dengan 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari yang kamu rayakan sebelum ini, itulah Idul Adha dan juga Idul Fitr. Maka ini menunjukkan kelebihan Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu tajuk seterusnya, keutamaan hari raya, kelebihan hari raya Idul Fitri dan solat sunat Idul Fitri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu hadis ni panjang, sahabat-sahabat boleh baca. Sahabat-sahabat boleh baca. Okey. Kita baca terjemahan. Hadis riwayat Tabrani, muka surat 238. Maka sabda Nabi SAW, apabila tibanya hari raya Idul Fitri, maka para malaikat berhenti di pintu-pintu jalan seraya memanggil dan menyeru, berangkatlah wahai kaum muslimin kepada Tuhan yang Maha Dermawan, yang memberi jasa amalan kebaikan kemudian membalasnya dengan balasan yang besar. Tuhan yang telah memerintahkan kepada kalian untuk melakukan qiyamul lail, solat sunat tarawih, maka kalian pun telah melaksanakan. Tuhan yang telah memerintahkan kepada kalian untuk berpuasa, maka kalian pun telah berpuasa, dan kalian taat kepada Tuhan kalian, maka terimalah hadiah kalian. Jika mereka solat sunat Idul Fitri, maka terdapat panggilan yang memanggil mengatakan, ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian telah mengampuni kalian, maka kembalilah ke rumah kalian dengan hidayah petunjuk. Maka dia adalah hari itu adalah hari pemberian hadiah, jaizah. Hari raya adalah hari pemberian hadiah, Yaumul Jaizah, dan hari tersebut oleh penduduk langit dinamakan sebagai hari pemberian hadiah ataupun Yaumul Jaizah. Maka ini daripada sudut kelebihan-kelebihan ketika mana Syawal. Jom kita baca hukum melaksanakan solat Idul Fitri. Apakah hukum dia? Adakah sunat ataupun muakkadah ataupun wajib ataupun bagaimana? Maka pada muka surat 238 ini kita nampak dibawakan bahawa hukum menunaikan solat sunat Idul Fitri adalah sunnah, adalah sunat. Ia ini tak wajib.
kecuali kalaulah ada seseorang itu dia nazarkan, kalau dia, yang mana dia nak jadikan solat sunat Idul Fitri itu dinazarkan, maka bila nazar ianya berubah menjadi wajib. Daripada sudut afdal, mana afdal? Sunat Idul Adha ke Idul Fitri? Maka kata penulis buku, solat sunat Idul Adha lebih afdal daripada solat sunat Idul Fitri. Kenapa? Kerana solat sunat Idul Fitri ada disebutkan dalam Al-Quran, tetapi tidak solat sunat Idul Adha, minta maaf, ada disebutkan dalam Al-Quran, namun tidak solat sunat Idul Fitri. Di manakah Allah sebut tentang Idul Adha dalam Al-Quran? Fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah kamu kepada Tuhanmu, dan pada waktu itu sembelihlah binatang korbanmu. Dan binatang korban hanya ada pada Idul Adha. Okey. Kemudian kita lihat muka surat. Okey. Muka surat 239. Faedah pertama. Maka kata penulis buku, perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum solat sunat Idul Fitri. Dalam mazhab Syafi'i sunat, tapi jom kita belajar beberapa pandangan yang lain. Sebab itu nombor satu kita nampak, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ataupun rahimahullah, hukum solat sunat Idul Fitri adalah sunat. Kenapa? Berdasarkan kepada riwayat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berdasarkan kepada riwayat yang mana seorang lelaki telah datang kepada Nabi SAW bertanya tentang Islam, maka Nabi SAW hanya menyebut bahawa Islam itu kewajipannya adalah khamsu salawatin fil yaumi wal laylah, salat fardu 5 waktu siang dan juga malam. Maka lelaki itu bertanya kepada Nabi, hal alayya ghairuha, ada tak kewajipan solat yang lain yang perlu aku tunaikan? Maka Nabi bersabda, la illa an tatawwa'a, tak ada kewajipan solat yang lain kecuali solat yang sunat. Maka daripada situ jelas yang fardu hanya ada 5. Itu adalah dalil untuk Imam Asy-Syafi'i. Namun menurut pendapat Imam Abu Hanifah, hukum solat Idul Fitri adalah wajib. Dan menurut pendapat Imam Istokhari, dah hujung-hujung ni tersasul banyak, hukumnya adalah fardu kifayah. Mesti ada orang yang kena buat. Kalau langsung tak ada siapa yang buat solat sunat Idul Fitri, maka satu kawasan itu berdosa. Okey. Kemudian beliau terangkan tentang perbezaan fardu kifayah dan juga fardu ain. Fardu ain adalah kewajipan yang wajib atas tiap-tiap individu. Fardu maksudnya kewajipan, ain maksudnya tiap-tiap individu. Sebab itu dipanggil fardu ain. Adapun fardu kifayah pula adalah fardu kewajipan, kifayah yang mana terjemahan dia mencukupi. Apakah kewajipan yang mencukupi? Maksudnya adalah bila ada orang yang pada waktu itu buat, terangkat daripada yang lain, dan pada waktu itu cukup bagi pihak yang lain. Okey. Kemudian kita nak bincangkan tentang jemaah. Adakah pada waktu itu ianya wajib berjemaah? Adakah pada waktu itu dia wajib berjemaah solat sunat Idul Fitri, ataupun boleh solat bersendirian? Kerana ramai orang sangka bahawa tak, mesti solat berjemaah. Mana boleh solat sendirian? Mana boleh solat bersendirian solat sunat Idul Fitri? Maka disebutkan di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Okey. Adakah ianya mesti berjemaah? Minta maaf. Okey. Lalu jawapan, solat sunat Idul Fitri sunnah dilakukan secara berjemaah. Sunnah. Bila disebut sunnah, maka pada waktu itu ianya bukanlah syarat. Bererti boleh solat bersendirian.
Sebab itu disebutkan di sini, dan boleh juga dilakukan solat sunat Idul Fitri secara munfarid, sendiri-sendiri. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Lalu boleh, kalaulah contohnya kita duduk sorang-sorang, kita terasa PKP, tak boleh balik ke kampung, sorang-sorang kat rumah. Kita adalah kerja sorang-sorang dekat bandar, memang sorang-sorang. Nak pergi masjid tak boleh, terhad hanya 50 orang satu negara. Maka bagaimana? Maka pada waktu itu boleh pada waktu itu untuk solat sendiri-sendiri. Kalaulah pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada kumpulan, ada jemaah, lagi afdal. Tapi jemaah itu bukanlah syarat, maka solatlah sendiri-sendiri. Dan kalaulah solat sendiri-sendiri, tak payahlah pula nak baca khutbah. Kerana dah terbiasa solat raya ada khutbah, maka pergi baca khutbah sendiri-sendiri. Tak perlu. Maka pada waktu itu sekadar solat raya mencukupi. Okey. Bilakah waktu dia? Lalu kita dah tahu bahawa berjemaah tidaklah syarat. Pada waktu itu boleh sahaja solat sendiri-sendiri. Bagaimana pula dengan waktu dia? Mestikah 8.30 macam kita biasa solat sebelum ni? Tak boleh ke lebih lewat ataupun lebih awal? Maka waktu solat sunat Idul Fitri adalah 1 Syawal. Esok 1 Syawal. Bilakah paling awal boleh solat? Iaitu 16 minit selepas syuruk. Apakah syuruk? Syuruk matahari dah terbit, matahari naik. Nah, matahari dah naik. Selalunya kalau kat masjid waktu syuruk dia ada bunyi jam. Jam macam dekat Masjid Syin 13 dia akan berbunyi. Lalu itu menunjukkan matahari dah naik, syuruk. 16 minit selepas daripada waktu syuruk tu, maka barulah pada waktu itu boleh melakukan solat. 16 minit. Lalu kalaulah contohnya pukul berapa syuruk sekarang? Okey, sebentar. Saya cek sekejap waktu solat Jakim. Okey, waktu solat Jakim syuruk contohnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Okey, syuruk pada jam 7.1 minit. Ini ikut Jakim punya. Portal rasmi solat Jakim. Lalu di sini syuruk jam 7.1 minit. Yang Jakim ni best. Sebab dia siap, dia ada waktu. Contohnya, lagi berapa jam nak asar? 1 jam, 1 minit, 31 saat. Lalu bagus yang Jakim ni. Hanya perlu time. Contohnya, kalaulah duduk Shah Alam, waktu solat Shah Alam Jakim. Lalu bagus yang Jakim punya. Lalu syuruk 7.1 minit. Okey. Lalu 7.1 minit, tambah lagi 16 minit. 7.1 minit tak boleh solat lagi. Itu baru waktu matahari terbit, syuruk. Tambah lagi 16 minit, bererti sebenarnya 17 minit dah boleh solat. Lalu kita solat kat rumah sebab PKP tak boleh pergi mana. Maka pada waktu itu 7.17 dah boleh solat. 7.17 dah boleh solat. 7.17 dah boleh solat. Adakah jelas? Okey. Dan boleh solat sampai bila? Adakah dah masuk je pukul 9? Nanti kita ambil gambar sekejap. Okey. Adakah pada waktu tu pukul 9, pada waktu tu dah tak boleh? Adakah pukul 9 dah tak boleh? Sebab selalunya solat raya habis pukul 9 dekat Masjid Surau sebelum ni. Tidak. Sampai bilakah boleh solat raya? Sampailah azan zuhur. Itu waktunya. Daripada 7.17 ataupun lebih tepat 16 minit selepas syuruk, sampailah pada waktu itu zuhur. Sampai waktu zuhur. Pukul 12 boleh solat raya? Boleh. Pukul 12.30 boleh solat raya? Boleh. Maka ini adalah daripada sudut waktu. Okey. Cara melaksanakan solat sunat Idul Fitri. Bagaimana cara pelaksanaannya pula? Cara yang paling singkat dalam melaksanakan solat sunat Idul Fitri adalah, selain daripada jaga niat dia, lafaz dia, maka pada waktu itu adalah solat 2 rakaat. Itu je. Contohnya apa? Usalli sunnata Idul Fitri. Ini sekurang-kurang niat. Kalau niat panjangnya, usalli sunnata Idul Fitri raka'ataini imaman ataupun ma'muman mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Namun pada waktu itu sekurang-kurangnya adalah usalli sunnata Idul Fitri lillahi ta'ala. Tak perlu sebut pun tak mengapa. Pada waktu itu kalaulah imam atau makmum kena sebut mustaqbilal qiblah, tak sebut pun tak apa. Raka'ataini tak sebut pun tak apa. Ini kita dah belajar dengan Ustaz Hazim berkenaan tentang niat pada waktu solat-solat sunat. Apakah niat yang wajib?
Lalu pada waktu itu, contoh seringkas-ringkasnya, usalli sunnata Idul Fitri. Kemudian solat 2 rakaat biasa tanpa sebarang tasbih tambahan. Itu adalah sekurang-kurang solat sunat Idul Fitri. Boleh solat sendirian, afdalnya berjemaah, bermula daripada 16 minit selepas syuruk sampailah pada waktu itu matahari terbenam. Okey. Tapi yang sempurnanya bagaimana? Yang akmalnya, yang sempurnanya. Maka yang sempurnanya adalah niat usalli sunnata Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal qiblah adaan ma'muman ataupun imaman lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama, pada waktu itu selepas takbir yang mula-mula, Allahu Akbar. Itu tak kira. Okey, itu takbiratul ihram. Tambah lagi 7 kali takbir tambahan. Allahu Akbar. Dan pada waktu itu bacalah kalau boleh al-baqiyatus salihat, itulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu 7 kali Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu 7 kali, tidak termasuk takbiratul ihram. Rakaat kedua pula adalah 5 kali sahaja. Rakaat kedua selepas bangun daripada sujud, Allahu Akbar, dah berdiri tegak. Maka pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 5 kali takbir tambahan. Allahu Akbar. Kemudian baca al-baqiyatus salih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bercerita tentang takbir pula. Bila kita bercerita tentang takbir, maka takbir tambahan, nama dia pun takbir zaidah, takbir tambahan. Ketika mana takbir tambahan pada waktu itu kita terlupa, tertinggal, sama ada terlupa ataupun tertinggal, kita terus masuk surah Al-Fatihah, maka dah tak sunat lagi untuk bertakbir-takbir tambahan. Dan pada waktu itu tak ada sebarang sujud sahwi. Tak ada sebarang sujud sahwi. Lalu kalaulah contohnya kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, sepatutnya 7 kali takbir, tapi kita terus masuk doa iftitah ataupun Al-Fatihah ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus pada waktu itu dah tak perlu nak takbir lagi. Dah tak perlu, terus baca. Dan kalaulah takbir pun dah hilang dah dia punya sunnahnya, dah hilang dah pada waktu itu. Okey. Kemudian apa lagi yang kita boleh bincangkan? Lalu itu solat secara ringkas. Khutbah pun tak syarat, dia bukan macam Jumaat, syaratnya adalah khutbah. Namun pada waktu itu kalaulah boleh khutbah, kalau tak boleh maka dah cukup solat sunat Idul Fitri dah selesai. Okey. Kemudian apakah lagi yang patut kita buat daripada amalan-amalan selain daripada solat Idul Fitri? Yang ini para sahabat boleh rujuk buku, kebanyakannya dah ada. Saya hanya terangkan secara ringkas. Yang kedua adalah hidupkan malam raya. Hidupkan malam raya. Dibawakan hadis riwayat Ad-Daruqutni bahawa orang yang menghidupkan malam raya, maka pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hatinya tidak akan mati. Hatinya tak akan mati pada hari kiamat kelak. Lalu itu yang kedua, jaga malam raya. Maksudnya malam nantilah. Malam nanti jaga, penuhkan dengan ibadah. Banyakkan takbir. Bukan pergi takbir rumah ke rumah, sebab itu memang dah tak boleh. Takbir bersama dengan keluarga kita. Kalau keluarga kita tak ada kat rumah, kita seorang-seorang buatlah Zoom, Google Meet, WhatsApp video call, takbir untuk beberapa ketika. Hidupkan solat sunat tasbih ke, buat apa-apa amalan ke, kerana pada waktu itu digalakkan untuk menghidupkan malam raya. Okey. Kemudian yang kedua, mandi sunat raya. Mandi sunat raya walaupun pada waktu itu untuk wanita uzur, sebab dia bukan mandi solat sunat raya, dia mandi sunat hari raya. Maka pada waktu itu mandi walaupun uzur sekalipun. Apakah niat dia untuk mandi? Yang nawaitu al-ghusla liyaumi Idul Fitri lillahi ta'ala. Aku niat untuk mandi hari raya Idul Fitri kerana Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, pakai wangi-wangian. Pakai, habiskan 1 botol minyak wangi tu, biar wangi sikit. Pada raya ni, kita walaupun raya kat rumah aja, maka hendaklah berwangi
wangian. Cumanya wangian untuk lelaki kita dah belajar dalam syama'il. Wangian untuk perempuan afdalnya bagaimana kita dah belajar dalam syama'il. Kemudian yang kelima, kalaulah kita dapat peluang untuk pergi masjid, kita dapat daftar ataupun kita dapat jemputan untuk solat raya kat masjid, maka pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, disunnahkan untuk pergi berjalan kaki. Itu nombor 5, sunnah. Bahkan itu amalan Nabi. Yang keenam, pada waktu itu pergi jalan lain, balik jalan lain. Kerana itu amalan Nabi. Nabi pergi jalan lain, Nabi balik jalan lain. Itu yang keenam. Itu yang dah keenam. Yang ketujuh, maka makan sesuatu sebelum solat Idul Fitri. Kerana itu amalan Nabi SAW. Makan sesuatu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Tirmizi, muka surat 247. Makan sesuatu. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, yang ke-8, digalakkan untuk makmum datang awal, imam datang kemudian. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ke-9, banyakkan pada waktu itu mengucapkan ucapan-ucapan yang baik kepada orang yang kita jumpa. Antaranya adalah minal aidin wal faizin. Semoga Allah mengulang-ulangkan Idul Fitri ini kepada kita dan menjadikan kita golongan yang berjaya. Maka ini yang ke-9. Pada waktu itu banyakkan ucapan doa. Dan yang ke-10, pada waktu itu adalah jaga zakat fitrah kita kalau yang belum bayar. Bayar zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu afdalnya dibayar selepas daripada subuh esok hari 1 Syawal. Bayar pada waktu tu. Tapi kalaulah waktu tu amil dah tak ada, amil pun pada waktu dah tutup buku, bayarlah hari ni. Kepada yang belum bayar, bayarlah zakat fitrah. Dan yang ke-11, banyakkan takbir. Ketika mana pada malam raya ini banyakkan takbir. Bahkan firman Allah dalam Al-Quran, walitukmilul iddah dalam surah Al-Baqarah, sempurnakanlah pada waktu itu puasa, dan walitukabbirullah, bertakbirlah kamu membesarkan Allah, alama hadakum, atas apa petunjuk yang Allah telah berikan, wala'allakum tashkurun, moga-moga kamu digolongkan di kalangan orang yang bersyukur. Cukup sekadar ini sahaja. Saya pun sebenarnya keletihan juga, kerana tadi ada beberapa urusan, lalu cukup sekadar ini. Lalu sahabat boleh ulang kaji daripada buku Marhaban Ya Ramadan. Kebanyakannya dah ada buku tersebut. Lalu kita jumpa nanti insya-Allah bila? Lepas raya kita jumpa. Kita jumpa nanti lepas raya. Terima kasih kepada semua. Sangat gembira dapat bersama dengan sahabat-sahabat sepanjang Ramadan ini. Adalah satu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang menarik, sesuatu yang indah dan hebat. Terima kasih. Moga-moga Allah jadikan ukhuwah ini berkekalan. Yang kali pertama jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz dan bantu share dan kongsikan. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.